Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ini kita sambung lagi kuliah santai kita. Jadi untuk kali ini kita akan belajar dan mengenali hukum mad yang seterusnya. Hukum mad ini antara mad yang banyak juga dalam Al-Quran dan sering juga kita baca, akan tetapi mungkin kadar bacaan kita tu terkadang terlebih panjang ataupun kita baca kurang daripada panjang yang sepatutnya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar tentang mad wajib muttasil. Okay, baik, untuk mad wajib muttasil, pertama sekali macam mana kita nak kenal mad wajib muttasil tu? Okay, kita ambil satu contoh di dalam surah Al-Quran. Kita buka Al-Quran, apa yang perlu kita detect dahulu untuk kita pastikan yang hukum itu adalah hukum mad wajib muttasil. Okey, baik, saya bagi satu tip yang sangat-sangat ringkas. Yang pertama, kita cari di atas huruf mad asli. Ingat lagi huruf mad asli, alif, waw dan juga ya. Di atas salah satu daripada mad asli ini mesti ada tanda cacing macam ni. Tak kira lah orang panggil cacing ke, nisai ke, benar ke, terpulang. Hak penting sekali, cari dulu tanda cacing macam ni di atas huruf mad, alif, waw dan juga ya. Detect yang itu dulu. Yang kedua, contohnya ada tanda cacing ini di atas alif atau waw ataupun ya, ada tanda lah. Contoh macam tu. Pastikan huruf selepas dia itu adalah huruf hamzah. Huruf hamzah, dia mesti kena ada kaitan dengan huruf hamzah. Jadi cari huruf mad yang ada tanda panjang dan selepas dia mesti ada huruf hamzah. Ingat, selepas dia adanya huruf hamzah. Yang ketiga, bila kita dah dapat detect huruf mad asli, di atasnya ada tanda cacing dan selepas dia tu adanya huruf hamzah, mestilah tanda-tanda ini dan juga huruf hamzah berada dalam satu kalimah. Satu kalimah ataupun satu perkataan. Pastikan ketiga-tiga syarat ni dahulu. Pertama, adanya tanda cacing. Yang kedua, huruf mad asli yang bertanda cacing. Selepasnya adanya huruf hamzah. Ketiga, huruf mad yang bertanda panjang. Selepasnya ada huruf hamzah berada di dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Baik, benda yang paling penting yang kita kena tahu mengenai mad wajib muttasil ini, berapa harkat dia. Untuk mad wajib muttasil, harkat yang perlu kita baca mestilah 4 ataupun 5 harkat. 4 ataupun 5 harkat. 4 ketika wasal dan 5 ketika waqaf. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa 4 atau 5 ketika wasal dan 6 ketika waqaf. Tapi saya lebih kepada pendapat yang pertama. Baca 4 atau 5 harkat, jangan kurang daripada itu. Okey, kita ambil satu contoh dalam surah An-Nasr. Pada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau kita tengok pada perkataan jaa. Okey, kita tengok pada ayat pertama ini, apa yang perlu kita detect? Pertama sekali, tanda cacing. Jadi kita dah dapat detect tanda cacing di atas huruf mad alif pada perkataan jaa. Jadi yang pertama tadi, dia dapat detect tanda cacing. Yang kedua, dia mestilah berada di atas mad asli yang selepasnya adanya huruf hamzah. Jadi kalau kita tengok perkataan jaa, ada padanya itu huruf hamzah selepas huruf mad. Yang ketiga, perkataan jaa ini telah merangkumkan tanda panjang yang berada di atas huruf mad dan tanda hamzah berada di dalam satu kalimah ataupun satu perkataan. Jadi dia telah mencukupi syarat, maka inilah mad wajib muttasil. Kita ambil satu lagi contoh pada suratul Qadr ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada perkataan malaikatu, kita dapat detect adanya tanda cacing pada perkataan malaikatu. Yang kedua, tanda cacing itu berada di atas huruf mad alif. Walaupun dia kecil, dia tetap adalah salah satu daripada huruf mad. Selepasnya itu adanya huruf hamzah. Huruf hamzah, kalau kita tengok di sini, huruf hamzah ini berumahkan huruf ya yang tidak ada titik. Akan tetapi di situ dia tidak jadi huruf ya lah, sebab telah dihuni oleh hamzah. Jadi selepas huruf
mad yang bertanda cacing, adanya huruf hamzah. Mencukupi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, setiap huruf mad asli yang bertanda panjang ataupun tanda cacing tu dan juga hamzah berada di dalam satu kalimah. Mencukupi syarat, maka ini adalah mad wajib muttasil. Bacaannya dengan kadar 4 atau 5 harakat. Jadi harap anda faham penerangan yang telah diberikan tadi. Akan tetapi ada sesetengah perkataan yang membuatkan kekeliruan, yang mana syaratnya seperti syarat mad wajib muttasil tetapi dia bukan mad wajib muttasil. Seakan-akan mad wajib muttasil tapi dia bukan mad wajib muttasil. Jom kita tengok ada perkataan yang bagaimana yang kita kena detect perkataan seakan-akan mad wajib muttasil ini. Jadi kalau kita tengok pada perkataan ya ayyuha, perkataan ini sepertinya mencukupi ketiga-tiga syarat mad wajib muttasil. Pertama sekali, ada cacing berada di atas huruf mad dan selepasnya adalah huruf hamzah. Dan sepertinya mereka berada di dalam satu kalimah. Tapi sebenarnya perkataan ini tidak mencukupi syarat yang ketiga kerana mereka bukan berada di dalam satu kalimah. Sebenarnya pada perkataan ya ayyuha adanya dua perkataan. Pertama sekali adalah ya, yang kedua adalah ayyuha. Sebenarnya ya ini adalah ya nida yang bermaksud seru, ya seru, wahai. Jadi sebenarnya dia adalah dua kalimah. Ya satu kalimah, ayyuha satu kalimah. Hati-hati pada perkataan yang mempunyai huruf ya nida, iaitu ya yang bermaksud seru ataupun wahai. Jadi kena belajar juga sedikit bahasa Arab supaya kita tidak terlepas. Tapi kebanyakannya main-main kepada perkataan inilah. Berhati-hati dengan perkataan ini. Ini bukan mad wajib muttasil, ini adalah mad jaiz munfasil yang kita akan belajar pada video yang akan datang. Ha antum. Untuk perkataan ha antum ini pun sama. Sebenarnya dia berasal daripada dua kalimah, adalah ha dan juga antum. Dua kalimah. Ini adalah dua kalimah. Berhati-hati pada dua jenis perkataan ini. Tapi jangan risau, kebanyakannya mengikut syarat yang telah kita ajarkan tadi. Tapi untuk dua perkataan ini, cuba berhati-hati. Tapi sebenarnya untuk kadar bacaan tidak ada masalah kalau kita masih mengekalkan harakat 4 ataupun 5. Sebab untuk harakat tidak ada masalah. Cara dia adalah bila jumpa tanda panjang ataupun cacing, terus baca 4 ataupun 5. Sekali lagi, bila jumpa tanda cacing, terus baca 4 ataupun 5 harakat. Jangan sesekali baca kurang daripada itu. Jadi kita akan terselamat dari sudut bacaan kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, semoga penerangan itu dapat membantu anda untuk kenal hak mana mad wajib muttasil. Kalau nak selamat dari segi bacaan kita, ingat macam yang saya kata tadi, jangan pernah baca kurang daripada 4 apabila bertemu dengan tanda cacing itu tadi. So kita akan selamat. Tak kiralah dia mad wajib muttasil ke, dia mad jaiz munfasil ke, yang penting pastikan bacaan kita tu betul dahulu. Kemudian perlahan-lahan kita ni cuba kenal sekenal-kenalnya kepada hukum ini. Dan lebih baik kalau kita belajar bahasa Arab, yakni bahasa Quran ataupun bahasa syurga. InsyaAllah itu lebih membantu kita untuk betul-betul mengenali hukum tajwid ini. Semoga ia membantu. Sharekan supaya lebih ramai lagi orang yang dapat dibantu. Hanya tekan butang share dan kalau boleh like, subscribe, share dan juga komen untuk penambahbaikan video ini, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.